Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya dan teman-teman saya iaitu Radin Ahmad Daniel dan Faiz Aiman akan membincangkan tentang implikasi isu-isu konflik, persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia terhadap pendapatan negara. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri iaitu Ia Iskandar bin Hairul Faizi, Radin Ahmad Daniel dan Faiz Aiman. Perbincangan ini dimulakan dengan konflik di lautan. Terdapat 4 isu iaitu isu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Kedua, Kepulauan Batu Putih. Ketiga, Kepulauan Spratly. Keempat, isu Pulau Layang-Layang. Isu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Pada tahun 1996, Malaysia dan Indonesia bersetuju menyerahkan tuntutan masing-masing ke atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan untuk dibicara dan diputuskan oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ). Kes Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan telah menjadi lebih bererti kepada Malaysia walaupun bukan dirancang setelah isu tuntutan Filipina terhadap Sabah timbul di mahkamah pada masa yang sama dan ICJ membuat keputusan walaupun secara tidak langsung bahawa Filipina tidak mempunyai kes untuk membuat sebarang tuntutan ke atas Sabah. Pertikaian ini berlaku antara Malaysia dan Indonesia. Pertama, status Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan mula menjadi isu pada tahun 1996. Di antara tahun 1992 dan 1993, 3 pusingan perbincangan telah dibuat namun tiada titik kejayaan. Ketiga, pada bulan September 1994, Dr. Tun Mahathir Mohamad telah melantik Anwar Ibrahim dan Presiden Indonesia telah melantik Muhyiddin iaitu Setiausaha Negara Indonesia. Keempat, keputusan ICJ perlu dipatuhi dan diterima oleh kedua-dua kerajaan Malaysia dan Indonesia sebagai muktamad dan mengikat kedua-dua pihak. Akan tetapi, keputusan mahkamah memihak kepada Malaysia 17 Disember 2002. Dengan undian majoriti 16 berlawan 1, mahkamah memutuskan bahawa Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan merupakan hak milik Malaysia. Penubuhan rizab di Pulau Sipadan. Pihak Malaysia telah membuat peraturan dan kawalan terhadap pengutipan telur penyu dan rizab burung dianggap sebagai tingkah laku pengawal yang mempunyai kuasa ke atas wilayah. Indonesia tidak mencukupi syarat untuk menzahirkan niat atau azam yang serupa terhadap pulau-pulau tersebut. ICJ telah mengiktiraf bahawa Malaysia mempunyai hak ke atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Kita pergi kepada isu kedua iaitu isu Pulau Batu Putih. Apakah itu Pulau Batu Putih? Kita bermula dengan lokasi. Pulau Batu Putih terletak di pintu masuk Selat Singapura, 7.7 batu nautika dari semenanjung Malaysia dan 25.5 nautika dari Singapura. Pedra Branca. Pedra Branca merupakan nama lain bagi Pulau Batu Putih dalam bahasa Portugis yang bermaksud batu putih. Keluasan. Pulau Batu Putih merupakan pulau yang kecil yang berkeluasan 8,560 meter persegi yang dianggarkan besar sedikit daripada padang bola sepak. Rumah api. Rumah api Horsburgh merupakan binaan British pada pertengahan kurun ke-19 sebagai tanda penghormatan kepada James Horsburgh sebagai juru hidrografi warga Scotland di bawah syarikat Hindia Timur Inggeris. Jadi, apakah konflik yang berlaku? Baiklah, di sini saya akan menerangkan apakah konflik yang berlaku. Dari segi jarak, Pulau Batu Putih terletak lebih dekat dengan semenanjung Malaysia. Rumah api tersebut terletak hak pada Singapura dan diselenggara oleh British sebelum kemudiannya oleh Kerajaan Singapura. Pada tahun 1979, Malaysia menerbitkan Peta Sempadan Perairan dan Pelantar Benua Malaysia yang memasukkan Pulau Batu Putih di dalam perairan wilayah negara. Singapura membantah peta itu dan menolak dakwaan Malaysia. Rentetan daripada isu-isu tersebut, kedua-dua negara tersebut bersetuju membawa isu ini ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ) di The Hague, Belanda. Malangnya, Pulau Batu Putih milik Singapura. 21 September 1953. Satu bukti penting yang memihak kepada Singapura ialah sepucuk surat bertarikh 21 September 1953. 12 Jun 1993. Surat itu menjawab surat dari Setiausaha Jajahan Singapura kepada penasihat British buat Sultan Johor bertarikh 12 Jun 1953
yang bertanyakan mengenai status Pulau Batu Putih. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Penghakiman Kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih, Perenggan 223 Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Sehubungan dengan itu, Mahkamah menyimpulkan bahawa jawapan Johor itu menunjukkan bahawa setakat 1953, Johor memahami bahawa ia tidak memiliki kedaulatan ke atas Peldra Berangka atau Pulau Batu Putih. Seterusnya, isu ketiga, iaitu isu Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly merupakan sebuah pulau terumbu karang yang mempunyai banyak sumber alam seperti petroleum dan gas asli. Kepulauan ini terletak di Laut Cina Selatan bersempadan dengan perairan utara Kepulauan Melayu dan kira-kira di tengah utara Vietnam dan Filipina serta Brunei, Taiwan dan China. Mengapa berlaku perebutan ke atas Kepulauan Spratly? Baiklah, yang pertama, Kepulauan Spratly mempunyai sumber ekonomi maritim yang besar. Kedua, Kepulauan Spratly mempunyai kedudukan yang strategik dari aspek keselamatan. Ahli geologi Rusia menganggarkan sebanyak 7.5 bilion minyak yang terkandung di Kepulauan Spratly. Konflik yang berlaku pada tahun 1988, apabila tentera Laut China dan Vietnam Utara berjaya menduduki 6 lokasi di Johnson Reef yang terletak di tengah-tengah Kepulauan Spratly. Kedua, tindakan kerajaan China menyebabkan konflik yang berlaku melibatkan perebutan negara Asia Tenggara ke atas pulau tersebut. Ketiga, sehingga kini, tiada negara yang dapat menuntut hak kedaulatan secara sepenuhnya tanpa dicabar oleh negara-negara berhampiran. Dan isu yang terakhir, iaitu isu Pulau Layang-Layang. Pulau Layang-Layang atau terumbu layang-layang juga merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang menyebabkan beberapa isu dan konflik yang sering terjadi. Baiklah, apakah konflik yang berlaku? Pertama, Pulau Layang-Layang turut dituntut oleh China, Vietnam, Taiwan dan Filipina. Kedua, kerajaan Malaysia membuat tuntutan keras terhadap isu ini kerana kedudukan Pulau Layang-Layang yang berdekatan dengan perairan Sabah. Sehubungan dengan itu, apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada isu-isu yang telah terjadi? Pertama, pasukan keselamatan Malaysia perlu bersiap siaga mempertahankan perairan Malaysia daripada diceroboh oleh pihak luar. Kedua, kerajaan Malaysia perlu mengamalkan dasar berbaik-baik dengan negara jiran untuk tidak mengeruhkan keadaan yang tegang serta akan mencetuskan peperangan. Segala isu atau konflik yang dihadapi perlu ditangani dengan segera, dengan bijak untuk mengelakkan krisis yang berpanjangan. Yang terakhir, apakah implikasinya terhadap Malaysia? Pertama, keselamatan negara terjejas. Perebutan antara negara akan menyebabkan keamanan negara tergugat. Kedua, ekonomi negara tergugat. Sukar untuk menjalinkan hubungan diplomatik atau perdagangan dengan negara luar. Ketiga, pentadbiran negara tergugat. Pengaruh asing akan cuba untuk masuk campur dalam pentadbiran negara. Dan terakhir, keadaan negara akan menjadi huru-hara. Potensi pencerobohan pihak luar akan meningkat serta keselamatan rakyat tergugat. Seterusnya ialah isu konflik persempadanan di darat, iaitu peristiwa Lahad Datu yang berlaku di Sabah. Lahad Datu Sabah. Bandar Lahad Datu merupakan ibu daerah dan bandar terbesar di daerah Lahad Datu, dekat pantai timur Sabah, Malaysia. Bandar Lahad Datu juga ialah bandar keempat terbesar di Sabah, selepas Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau. Peristiwa Lahad Datu. Pada 11 Februari 2013, 235 orang pengganas Filipina telah mendarat di Kampung Tanduo di Lahad Datu, Sabah. Kumpulan pengganas yang menggelarkan diri mereka sebagai askar diraja Kesultanan Sulu dan Borneo Utara yang telah dihantar oleh Jamul Kiram III, iaitu salah satu penuntut tahta Kesultanan Sulu dan yang mengaku dirinya sebagai Sultan Sulu. Tujuan serangan ini ialah untuk menuntut Sabah sebahagian daripada Kesultanan Sulu. Seperti peta yang telah saya berikan, gambar yang berwarna oranye ini merupakan kawasan jajahan Kesultanan Sulu pada suatu masa ketika dahulu. Kemudian Jamul Kiram yang mengaku dirinya sebagai Sultan Sulu ingin mengambil kembali kawasan tersebut untuk menjadi milik Kesultanan Sulu. Konflik ini berakhir dengan kematian 56 orang tentera, 6 orang awam dan 10 anggota keselamatan Malaysia. Pengajaran yang boleh diambil.
Peristiwa di Lahad Datu itu yang berlaku pada tahun 2013 memberikan beberapa pengajaran penting seperti pentingnya pemeliharaan keselamatan negara, ketegasan dalam menangani ancaman dan perlunya kerjasama antarabangsa untuk menangani isu keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Aiman bin Mokhtar daripada kelas PT1 S2.05, dan saya ingin menerangkan tentang isu-isu konflik di udara. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada isu-isu konflik di udara. Baiklah, seperti yang kita tahu, isu di konflik di udara iaitu peristiwa 16 buah pesawat yang mencurigakan memasuki ruang udara di zon maritim Malaysia di Sabah pada 31 Mei 2021. Pada pukul 11.53 pagi 31 Mei 2021, Radar Pertahanan Udara di Sarawak milik TUDM mengesan 16 pesawat mencurigakan dimiliki Tentera Udara Republik Rakyat Cina. 16 pesawat tersebut terbang dengan formasi tactical intrail atau formasi panjang, iaitu pattern dan haluan yang sama menggunakan satu titik haluan keluar dan masuk. Seterusnya mereka memasuki zon maritim Malaysia dari kawasan udara yang dikawal oleh Singapura FIR, Kota Kinabalu FIR dan seterusnya menghampiri sehingga jarak hanya 60 nautika. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada isu-isu konflik di udara. Baiklah, seperti yang kita tahu, isu di konflik di udara iaitu peristiwa 16 buah pesawat yang mencurigakan memasuki ruang udara di zon maritim Malaysia di Sabah pada 31 Mei 2021. Pada pukul 11.53 pagi 31 Mei 2021, Radar Pertahanan Udara di Sarawak milik TUDM mengesan 16 pesawat mencurigakan dimiliki Tentera Udara Republik Rakyat Cina. 16 pesawat tersebut terbang dengan formasi tactical intrail atau formasi panjang, iaitu pattern dan haluan yang sama menggunakan satu titik haluan keluar dan masuk. Seterusnya mereka memasuki zon maritim Malaysia dari kawasan udara yang dikawal oleh Singapura FIR, Kota Kinabalu FIR dan seterusnya menghampiri sehingga jarak hanya 60 nautika. Baiklah, seterusnya pangkalan TUDM telah melancarkan pesawat memintas pesawat Hawk pada jam 1.33 tengah hari untuk melakukan identifikasi visual. Kemudian, pesawat milik China tersebut membuat pusingan di kawasan udara berhampiran Pulau Beting, Patinggi Ali, Sarawak dan meninggalkan ruang udara Malaysia. Baiklah, seterusnya pesawat milik China ini dikesan terbang pada kelajuan kira-kira 536 km per jam dan pada ketinggian 23 hingga 27,000 kaki dari aras laut. Pesawat-pesawat tersebut dikenal pasti daripada jenis Yushin IL-76 dan Xian Y-20 yang merupakan pesawat pengangkut strategik dan berupaya melaksanakan pelbagai misi. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada tindakan-tindakan Malaysia terhadap 16 buah pesawat yang mencurigakan tersebut. Baiklah, Kementerian Luar Malaysia
mengeluarkan nota diplomatik kepada China bagi membantah pencerobohan pesawat tentera udara China yang memasuki ruang udara di Malaysia. Selain itu, Menteri Luar Malaysia juga akan memanggil Duta Besar China ke Malaysia untuk memberi penjelasan berhubung pelanggaran ruang udara dan kedaulatan Malaysia oleh 16 pesawat milik Tentera Udara Republik Rakyat China tersebut. Jadi di sini Menteri Luar Negara berbincang dengan Menteri di dalam negara China untuk mengetahui kenapa 16 buah pesawat tersebut memasuki ruang udara Malaysia tanpa izin. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pengajaran. Apa yang pengajaran yang kita boleh ambil daripada isu-isu yang terdapat pada isu-isu konflik yang terdapat di negara kita. Okey, yang pertama, kesedaran awal. Warga negara perlu diberi kesedaran tentang ancaman keselamatan negara dari pelbagai sumber, termasuk ancaman jenayah, ekonomi, sosial dan geopolitik. Kesedaran awal ini membantu meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan respons masyarakat terhadap situasi berpotensi berbahaya. Yang kedua, kerjasama dan keterlibatan komuniti. Komuniti tempatan memainkan peranan penting dalam menyokong usaha keselamatan negara. Program-program kesedaran, latihan keselamatan awam dan pelibatan aktif masyarakat dalam proses pencegahan dan penguatkuasaan undang-undang adalah penting untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan bersama. Okey, baiklah. Yang ketiga, pembangunan institusi keselamatan. Negara perlu melabur dalam pembangunan institusi keselamatan yang kukuh, termasuk pasukan polis, tentera dan agensi perisikan. Institusi-institusi ini perlu dilengkapi dengan kemahiran, peralatan dan sumber daya yang mencukupi untuk menangani ancaman keselamatan dari pelbagai sektor. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pengajaran yang keempat, iaitu kerjasama antarabangsa. Kerjasama antarabangsa merupakan unsur penting dalam memerangi ancaman keselamatan yang lintas sempadan seperti pengganasan, perdagangan manusia dan jenayah cyber. Negara juga perlu terlibat secara aktif dalam forum antarabangsa dan pertubuhan serantau untuk menukar maklumat, bertukar kepakaran dan bekerjasama dalam menangani isu keselamatan serantau dan global. Okey, yang kelima, kawalan sempadan dan pengawalan imigresen. Pentadbiran sempadan yang cekap dan pengawalan imigresen yang ketat adalah amat penting untuk mengawal pergerakan individu dan barang yang boleh membawa ancaman keselamatan. Ini melibatkan penambahbaikan infrastruktur sempadan, penggunaan teknologi moden dan kerjasama antarabangsa dalam pertukaran maklumat dan intelijen. Okey, baiklah, yang terakhir pula ialah penyelidikan dan pembangunan. Pembangunan teknologi keselamatan yang inovatif dan penyelidikan dalam bidang pengawasan, pengesanan dan pangkalan ancaman baru adalah amat penting untuk mengekalkan keunggulan keselamatan negara. Ini termasuk pembangunan sistem pengawasan cyber, teknologi pengesanan bahan bahaya dan strategi pencegahan terhadap ancaman keganasan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada bahagian yang terakhir, iaitu implikasi pencerobohan udara terhadap Malaysia. Okey, baiklah. Yang pertama ialah ancaman keselamatan. Seperti yang kita tahu, pencerobohan udara boleh membawa ancaman langsung kepada keselamatan warga negara dan harta benda. Pesawat yang tidak diundang boleh membawa bahan letupan atau senjata yang boleh digunakan untuk melakukan serangan teroris atau sabotaj. Yang kedua pula ialah
pelanggaran kedaulatan. Pencerobohan udara merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Ini akan merosakkan integriti sempadan dan mendedahkan kelemahan dalam sistem pertahanan udara negara tersebut. Yang ketiga pula ialah ketegangan diplomatik. Pencerobohan udara boleh menyebabkan ketegangan diplomatik antara negara-negara yang terlibat. Negara yang menjadi mangsa pencerobohan mungkin merasakan perlunya bertindak balas secara tegas yang boleh menyebabkan konflik diplomatik atau bahkan konflik bersenjata. Yang keempat pula ialah gangguan ekonomi. Seperti yang kita tahu, pencerobohan udara juga boleh mengganggu aktiviti ekonomi negara, terutamanya jika kawasan yang penting seperti lapangan terbang, kemudahan perindustrian atau kawasan strategik lain disasar. Ini boleh menyebabkan kebimbangan dalam pelaburan dan perdagangan serta mempengaruhi persekitaran perniagaan secara keseluruhan. Baiklah. Yang kelima, ketidakteraman awam. Pencerobohan udara boleh mencetuskan ketidaktenteraman awam dan kebimbangan di kalangan penduduk tempatan. Keadaan ini boleh mengganggu ketenteraman awam, menyebabkan ketakutan dan kebimbangan dalam masyarakat. Yang terakhir pula ialah pemecutan dan respon tentera. Pencerobohan udara memerlukan respon segera dan tegas dari pihak berkuasa, termasuk tentera udara negara tersebut. Ini mungkin melibatkan pemecutan pesawat tentera atau tindakan serius lain untuk menangani ancaman tersebut yang boleh meningkatkan risiko konfrontasi dan keganasan. Kesimpulannya, pencerobohan udara adalah isu yang paling amat serius dan memerlukan tindakan segera dan bersepadu untuk mengatasinya. Ini termasuk penambahbaikan keselamatan dan pertahanan udara negara, kerjasama antarabangsa dalam pemantauan dan pertukaran maklumat intelijen, serta tindakan diplomatik untuk memastikan hubungan antara negara-negara tidak terjejas secara serius. Sekian sahaja daripada kami. Kami ingin mohon maaf jika ada salah silap tutur kata dan kami berharap maklumat-maklumat di dalam ini akan memberi faedah yang baik untuk masyarakat di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.